أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jadi yang saya hormati Profesor Madya Ustazah Dr. Maryam binti Abdul Majid sebagai pensyarah kami bagi subjek IBDP 3103 iaitu subjek psikologi dakwah. Jadi pada hari ini kami daripada kumpulan 3 iaitu saya Nazirul bin Zainuddin bersama dua sahabat yang lain iaitu Arif Aidid bin Bahari dan juga Muhammad Syahir bin Ahmad Fuzi, InsyaAllah akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan faktor al-qalbu terhadap tingkah laku manusia, insyaAllah. Okay, baik, sekarang sebelum kita pergi lebih lanjut, marilah kita teliti sedikit definisi ataupun apakah yang ingin dimaksudkan dengan al-qalbu itu. Jadi di sini saya bawa 3 definisi ataupun maksudlah kepada al-qalbu itu sendiri. Jadi yang pertamanya adalah seperti mana yang kita tahu, al-qalbu ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud jantung. Manakala apa yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Manzur iaitu qalbu ini bermaksud segumpal daging dari hati yang tergantung dengan urat besar sebagai tempat ia bergantung. Itu antara definisilah ataupun maksud al-qalbu itu. Manakala yang kedua pula secara terminologinya, qalbun jamaknya adalah kulubun yang bermaksud hati, jantung, akal yang berasal dari qalaba yaqlibu qalban yang bererti membalikkan, memalingkan dan menjadikan yang di atas ke bawah, yang di dalam keluar. Inilah yang dinyatakan oleh Yunus 1989. Manakala definisi yang ketiga yang saya boleh sebut berkaitan dengan al-qalb ini adalah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya, kalau kita lihat Imam Al-Ghazali ini sangat banyaklah menekankan ataupun menghuraikan konsep al-qalbun ini di dalam manusia. Okey, apakah yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali tentang al-qalbu ini adalah sebagai sesuatu yang halus, bersifat ketuhanan, kerohanian dan mempunyai hubungan yang erat dengan jantung. Kehalusan inilah yang mampu mencerap, mengetahui dan mengenali sesuatu perkara, ataupun kita katakan sebagai antara hati ini merupakan penghubung antara manusia dengan dalam mana seseorang manusia itu ingin mengenali Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Arif Aidil Mari, 18 BI 05036. Hari ini seterusnya kita akan menyatakan 4 peranan qalbu. Yang pertama, mendorong perbuatan manusia melakukan kebaikan dan keburukan. Terdapat 6 perkataan qalbun dalam Al-Quran. Kalimah ini dalam Al-Quran menjelaskan berkenaan dengan hati manusia dan dikaitkan dengan hati yang bersih dan suci, hati yang bertaubat dan sifat hati yang lemah lembut. Antaranya Allah mengarahkan agar Rasulullah SAW bersikap lemah lembut terhadap orang kafir, kerana jika bersikap kasar dan keras hati, mereka akan menjauhinya. Kalimah ini juga dikaitkan dengan orang-orang yang menghadap Allah SWT dengan hati yang bersih dan kembali kepada Allah SWT dengan hati yang suci. Kalimah qalbu juga digunakan untuk hati yang bertaubat. Dan hati baik adalah yang dapat mengambil peringatan dan iktibar. Daripada ayat Al-Quran yang membawa kalimah qalbun, dapat difahami bahawa peranan hati adalah menjadikan seorang individu baik, akhlak dan perbuatannya berserta beriman dengan Allah SWT. Ia jelas apabila Allah SWT menyebut hati yang bersih dan suci yang datang menghadap Allah SWT dan hati yang bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu. Memiliki hati yang bersih, suci dan sentiasa bertaubat disertai sifat mahmudah akan mendatangkan keuntungan apabila bertemu dengan Allah SWT kelak. Sifat mazmumah jelas tidak disukai oleh Allah SWT. Dalam firman-Nya Allah mengunci hati orang-orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenangnya. Yang kedua, memahami realiti dan nilai-nilai. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT,
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Dalam ayat ini, qalbu diberikan fungsi untuk melihat hal-hal yang ada di sekelilingnya dengan memahami realiti yang ada dengan tujuan untuk mencari kebenaran ayat-ayat Allah SWT melalui alam yang diciptakannya. Sehingga qalbu memiliki pandangan yang lebih tajam daripada pandangan mata. Oleh kerana itu, qalbu yang tidak dapat melihat kebenaran dikatakan qalbu yang buta. Bahkan ketika seseorang tidak dapat melihat kebenaran, sebenarnya bukan kerana kebutaan matanya tetapi kerana butanya hatinya. Yang ketiga, sebagai alat untuk menemukan penghayatan makrifah kepada Allah SWT, kerana dengan hati manusia dapat menghayati segala rahsia yang ada di dalam alam ghaib. Yang keempat, tunduk pada Allah SWT. Penjelasan mengenai tunduk di antaranya terdapat dalam Quran surah Al-Hajj, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Maksudnya, dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka diberi iman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Ayat tersebut termasuk golongan ayat surah-surah Al-Madaniyah. Dalam tafsir Al-Maraghi, orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang Allah SWT mengetahui bahawa ayat-ayat yang telah diturunkan dan ditetapkan oleh Allah SWT serta menghapus apa yang dilontar oleh syaitan itu benar-benar yang hak dan datang dari Tuhan mereka sehingga mereka mempercayainya. Hati mereka tunduk kepadanya dan jiwa mereka menetapkannya. Bahkan mengamalkan kandungannya berupa ibadah, adab dan hukum dengan hati yang dingin, tenang dan yakin serta mengikuti jalan Sayyidul Mursalin Rasulullah SAW. Okey, itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahid bin Ahmad Fuzi, nombor matrik 18 BI 05-041. Baik, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk yang seterusnya, iaitu peranan qalbun menurut dalil Al-Quran. Okay, kita lihat kepada peranan yang pertama, iaitu qalbun ini berperanan sebagai untuk memproses maklumat. Kita lihat pada dalil Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat yang ke-179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun. Maksudnya, dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam ini dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Kerana mereka ini memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka juga mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka ini, kata Allah, seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah ataupun yang lalai. Okay. Menurut tafsir Al-Azhar, iaitu daripada penulisnya Profesor Dr. Hamka, beliau menyatakan bahawa pada ayat ini Allah mengurniakan kepada manusia dan jin itu akan 3 panca indera untuk mereka ini untuk melihat kepada kebesaran Allah ataupun keesaan Allah atas segala tanda-tanda Allah. Iaitu yang pertama adalah hati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Yang kedua adalah telinga. Yang kedua adalah mata dan yang ketiga adalah telinga. Okey, kita lihat pada peranan hati itu, lahum qulubul la yafqahuna biha. Okay, menurut Profesor Dr. Hamka, beliau mengatakan bahawa manusia ini dan jin ini apabila dianugerahkan hati,
sepatutnya dimanfaatkannya untuk melihat kepada kebesaran Allah agar sentiasa tawaduk dan tidak sombong di muka bumi. Tetapi sebaliknya mereka melakukan yang sebaliknya, iaitu mungkar dan ingkar segala perintah Allah dan tidak memanfaatkan kelebihan hati itu untuk berfikir, untuk melihat tanda-tanda Allah. Jadi disebabkan itu Allah masukkan mereka ke dalam api neraka Jahannam. Kita lihat pada peranan qalbun yang kedua, iaitu qalbun ini berperanan sebagai satu mekanisme untuk kita menilai dan melakukan pertimbangan. Kita lihat pada surah Al-An'am ayat ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang selalu mereka kerjakan. Pada ayat ini Allah menceritakan bahawa Allah mendatangkan azab kepada satu kaum ini, tetapi mereka tetap juga tidak mahu meminta pertolongan ataupun berdoa kepada Allah agar melepaskan mereka ini daripada siksaan tersebut. Dan Allah mengatakan bahawa ini kerana hati mereka telah keras. Walhal kita tahu bahawa kalaulah sekiranya mereka ini taat kepada Nabi, taat kepada Rasul, mendengar segala peringatan dan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, sepatutnya mereka ini boleh menggunakan hati mereka untuk menilai sama ada apa yang dibawa oleh Nabi tersebut dengan apa yang mereka, amalan mereka selama ini, adakah sembahan itu betul, adakah amalan-amalan jahiliah mereka ini selari dengan apa yang dibawa oleh Rasul tersebut. Kita lihat pada peranan qalbun yang ketiga, iaitu untuk merenung dan berfikir. Kita lihat pada surah Al-Hajj ayat yang ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Menurut Profesor Dr. Hamka, di dalam tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan bahawa ayat ini menceritakan tentang anjuran ataupun galakan Allah untuk kita mengembara, melihat kepada tempat-tempat yang telah Allah binasakan. Contohnya seperti di Jordan, Laut Mati di Jordan dan juga Petra di Jordan, di mana kaum Samud dan juga kaum Nabi Lut. Jadi di sini Allah nak menunjukkan sebagai indikasi bahawa apabila kita mengembara di tempat-tempat sebegitu, jangan hanya tengok kepada kemegahannya sahaja, tapi lihat di sebalik apakah yang telah berlaku, apakah sejarah di sebalik apa yang telah berlaku. Jadi kat situ kita melihat dengan mata dan kita berfikir dengan menggunakan qalbun kita, dengan apa orang kata, untuk merendahkan hati kita supaya tak sombong seperti apa yang telah kaum yang telah Allah binasakan. Okey, baik, kalau sebentar tadi kita telah mendengar bagaimana al-qalbu itu berperanan melalui ataupun apa yang telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan sekarang ni saya akan terangkan pula peranan al-qalbu melalui dalil atau dalil yang disebutkan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis. Yang pertamanya peranan al-qalbu menurut satu hadis ini, iaitu dapat menangkis keraguan dari bisikan syaitan. Okey, ini berpandukan ataupun berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan, hadis riwayat Tirmizi, yang mana matannya yang berbunyi An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bisibtin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Maksudnya daripada Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang kesayangan baginda. Beliau telah berkata, aku telah menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis. Lalu tinggalkanlah apa yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau. Okey, daripada hadis ini kita boleh tafsir ataupun kita boleh tengok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ataupun menyarankan kepada para sahabat supaya meninggalkan atau tidak mengedahkan perkara-perkara yang mana boleh menyebabkan kita ini merubah mudah untuk menjadi ragu-ragu. Okey, kalau dalam konsep kita sebagai contoh saya bagi, kalau kita ni tengah solat, tiba-tiba tengah solat tu kita jadi mudah lupa ataupun kita ni mudah kita katakan sebagai kita ni mudah khayal waktu solat. Itu sebenarnya salah satulah peranan hati kita supaya mana ketika kita solat ini, hati kita inilah yang memandu ataupun berperanan supaya khusyuk di dalam solat. Sebab itulah antara peranan qalbu ini yang disebutkan di dalam hadis ini adalah untuk menangkis keraguan daripada syaitan. Kalau kita tengoklah kan, kalau orang yang nak solat, kalau dia ni betul-betul khusyuk, sebenarnya dia ini adalah orang yang mana mempunyai hati yang bersih. Maknanya sebelum dia masuk kepada solat itu sendiri, dia telah menjaga hati mereka ini daripada perkara-perkara yang maksiat. Oleh yang sebab itu, bila mana seseorang yang mana hati bersih, kalau mereka ini bersolat, insya-Allah mereka ini akan mudah untuk mendapat kekhusyukan. Kerana syaitan ini tidak akan mengganggulah kepada mana-mana orang yang mana menjaga betul-betul hati mereka daripada melakukan sebarang maksiat. Jadi yang kedua, peranan hati yang mana dinyatakan daripada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu al-qalbu ini merupakan sumber ataupun raja kepada roh dan juga telah menjadi peranan dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Okey, inilah yang dinyatakan oleh apa yang saya sebut tadi pada awal video ini, bagaimana Imam Al-Ghazali menyentuh apakah definisi al-qalb itu sendiri. Inilah yang ingin dikatakan bahawa al-qalb ini berperanan dalam mengenali Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang dinyatakan ada dalam hadis yang mana cukuplah kita kenal ataupun biasa kita dengar hadis ini, yang mana saya ambil hadis ini daripada kitab Ihya Ulumuddin yang mana dikarangkan sendiri oleh Imam Al-Ghazali, yang mana hadisnya yang berbunyi, ala wa innal fil jasadi mudghah idza salahul jasadu kulluh wa idza fasadat jasadul kulluh ala wahyal qalbu. Okey, apakah maksud dia? Maksud dia, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ini adanya segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad itu. Sekiranya daging itu menjadi rosak, maka rosaklah keseluruhan tubuh badan manusia itu. Ketahuilah bahawa ia merupakan daging. Daripada hadis ini kita boleh lihat ataupun kita boleh tengok bahawa apakah yang ingin dimaksudkan daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, yang mana ingin menyentuh berkaitan dengan al-qalbu. Yang pertamanya, al-qalbu dalam hadis tersebut menjelaskan dua makna. Okey, yang makna yang pertama kita tengoklah makna yang dinyatakan, iaitu secara terminologi, iaitu bagi perkataan al-qalbu tersebut menunjukkan daging yang berbentuk pohon cemara yang terletak di sisi kiri dada kita, dan mana di dalamnya pula terdapatlah rongga yang mengandungi darah berwarna hitam, dan ia juga menjadi pusat ataupun sumber kepada ruh kita. Okey, itu untuk definisi yang pertama. Manakala kita tengok pula kepada pengertian ataupun apakah yang ingin dimaksudkan untuk perkataan al-qalbu di dalam hadis itu, yang mana kita sentuh ataupun kita katakan ia berperanan dalam mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa yang ingin dinyatakan di dalam hadis tersebut adalah hati merupakan rahsia Rabbani dan rohani yang mana memiliki hubungan dengan daging. Hati dalam pengertian ini bermaksud hati yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan memaparkan sesuatu perkara yang mana ia tidak dapat diungkapkan dengan imajinasi ataupun khayalan. Inilah hakikat manusia dan juga berperanan dalam menerima perintah dan juga larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, inilah antara saya boleh katakan
peranan hati yang mana dinyatakan daripada dalil hadis Nabi SAW. Seterusnya, kita lihat pula kepada bagaimanakah qalbun itu mempengaruhi tingkah laku seseorang manusia. Yang pertama ialah Al-Imam Al-Ghazali menyifatkan hati ini sebagai raja kepada seluruh anggota badan. Apabila raja ini baik, maka rakyat-rakyat bawahnya juga akan menjadi baik. Poin Imam Al-Ghazali ini selari dengan sebuah hadis yang ada menyebut tentang hati ini, iaitu apabila di dalam sebuah badan manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila ianya baik, maka baiklah seluruh badannya. Dan apabila ianya rosak, maka rosaklah seluruh anggota badannya. Ala wahya qalbun, iaitu ianya adalah hati. Yang kedua, qalbun adalah sifatnya adalah sering bergantung kepada nafsun dan juga akal. Di mana kita tahu dan kita telah pun belajar dalam kelas psikologi dakwah, di mana akal, nafsun dan juga qalbun ini adalah satu garisan, adalah sesuatu komponen yang penting dalam satu bentuk garis yang lurus, di mana akal ini perlu disuburi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian nafsun akan menilai sekiranya ilmu itu baik, maka dia juga akan jadi baik. Dan yang ketiga iaitu qalbun itu yang selari dengan nafsu dan akal tadi, dia akan mampu untuk mencerap sesuatu perkara itu sama ada baik atau buruk. Dia akan analisis dulu, kemudian dia akan menggerakkan fizikal badan manusia itu sama ada untuk bertindak baik ataupun buruk. Ini semuanya bergantung kepada akal, nafsu dan juga qalbun. Dan ketiga ialah sifat qalbun itu sendiri yang berbolak-balik. Sebab itu dalam sebuah hadis, Nabi ada mengajarkan kepada umatnya untuk berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu. Jadi disebabkan hati ini sifatnya adalah berbolak-balik, jadi kita kena sentiasa banyakkan berdoa, dan selain itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan baik dan meninggalkan perkara yang buruk, sebab dosa mampu mempengaruhi hati kita. Sebagai kesimpulannya, qalbun ialah satu anugerah Allah kepada manusia untuk manusia itu berfikir, menilai dan juga mendengar pasti akan apa yang ia lihat pada persekitarannya dan juga pada diri dia sendiri. Jadi perbanyakkanlah amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, amalan-amalan soleh. Moga-moga kita dijemput Allah dalam keadaan qalbun salim. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.